rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung muka surat 15. Tanbih kan? Tanbih. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita akan sambung dalam perbahasan ciri Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketujuh, iaitu yang ketujuh dia kenal irat wahdaniyah. Tajuk besar kita iaitu ciri Allah Ta'ala yang keenam yang bernama wahdaniyah ataupun esa, tunggal dan satu. Ada tiga terjemahan. Wahdaniyah ini boleh diterjemahkan dengan tiga bahasa. Yang pertama esa ataupun kedua tunggal, yang ketiganya satu. Cuma satu itu jarang diterjemahkan oleh ulama. Yang boleh tepatnya ialah tunggal ataupun esa. Tunggal ataupun esa. Jadi esa itu standard lah. Kalau dia alif belakang, dia buat itu jadi se. Jadi hilang. Pergi. Orang Kelantan dia tak guna pergi, dia pergi belakang. Itulah dia panggil proses hilangnya syariat, proses hilangnya bahasa. Bahasa kita daripada standard itu dia proses biasa hilang. Standard lain, dia alif dia akan tukar. Dia Kelantan ni dia main KK. Kelantan Kedah dia memang dia Kedah, orang Kedah dia ada pakat dengan Kelantan. Orang Kedah ambil P, G yang ambil kat Kelantan, tengah tinggal. Dia orang Kedah lagi P saja, P, I. Kalau nak tulis P, saja pun I di belakang. Kalau Kelantan pun G, G saja, G. Dia pakat lah tu. Dia sama je nak orang panggil lumrah ilmu dan bahasa itu sama. Lepas tu pakar bahasa menyatakan setiap hari bahasa di dunia ini akan mengalami proses keputusan. Dengan sebab tidak ada penutur yang menggunakan bahasa itu. Itu syariat ataupun ilmu setiap hari dia akan hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidak ada pengamal. Tidak beramal dengan syariat secara membetuli, menyebabkan syariat itu hilang secara perlahan. Maka siapakah yang mempertahankan ataupun melambatkan proses hilangnya syariat, ialah orang-orang yang golongan minoriti yang Allah bangkitkan untuk mempertahankan agama dia, iaitu untuk belajar dan menyebarkan. Sebab tu ulama menyatakan dalam kitab kitab adab, ta'lim dan tanatul ilm, dia kata Allah Ta'ala ni sebelum kiamat dia akan bangkitkan golongan minoriti yang akan mempertahankan syariat dia. Walaupun Islam ini lambat lagi untuk gemilang balik, Nabi Musa, Nabi Isa AS tidak diturunkan. Jadi proses untuk naik ke gemilang balik lambat lagi. Walaupun lambat, golongan minoriti ini tetap akan ada. Golongan yang mempertahankan syariat yang betul-betul ni akan ada. Kalau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambung dari muka surat 15, iaitu tanbihun. Tanbihun ay hadza munabbihun liman ghafala. Ini gaya bahasa ulama. Sebelum ini dijelaskan secara ringkas, secara ijmal, secara ringkas, dan penulis ataupun pengarang kitab kita ni nak jelaskan secara tafsir, secara detail tentang satu pada perbuatan. Maka dia akan dia panggil mencelah dengan tanbihun. Itu gaya bahasa. Kita tahu kenapa dia guna tanbihun. Tanbihun ni ay hadza munabbihun, ini satu peringatan bagi mereka yang lalai dan lupa tentang syariat Allah Ta'ala. Kenapa dia guna awas atau peringatan ini? Biasanya dia nak cerita benda yang penting
Dan sebelum ni dia dah cerita secara intro ataupun secara ringkas, kemudian nak detailkan, maka dia akan guna ayat tanbih. Itu gaya bahasa para ulama. Barang siapa yang i'tiqad, pegang dalam hati dia, percaya dalam hati dia, yang baharu itu memberi bekas dengan tabiatnya, tabiat baru. Yang baru, perkara yang baru. Apabila yang baru, makhluk ataupun alam, jadi panggil yang baru. Kenapa panggil baru? Ini sebab kepada baru ada. Yang baru itu memberi bekas dengan tabiatnya baru. Apa dia tabiat? Nature. Dia boleh memberi bekas, memberi kesan dengan sendirinya benda itu atau perkara baru itu, pada menjadikan atau meniadakan. Jadi istilah ni dalam kitab akidah yang apabila kita bertemu dengan istilah antaranya bekas dan baru ni, istilah-istilah yang perlu kita faham. Kalau dia menggunakan yang baru, maksudnya perkara baru. Apa dia baru? Boleh digunakan dalam 3 istilah lagi, sama, cuma ni sebab berbeza. Ada 3 istilah lagi, satu makhluk, satu lagi alam, satu lagi baru. Mungkin lain. Jadi 3 istilah ni dia makna yang sama, cuma ni berbeza. Kalau alam, kenapa dipanggil alam? Panggil alam ini sebab alam ini menunjukkan atau nak membuktikan bahawa tanda kewujudan Allah Ta'ala. Punya alamun, alam, tanda ataupun bukti adanya Allah Ta'ala, adanya pencipta, itu dipanggil alam. Makhluk nisbah kepada apa? Nisbah kepada benda yang kena cipta. Sama, alam pun sama, makhluk pun sama. Cuma nisbah. Kalau nak sebab kita nak nisbah bahawa benda yang dicipta di Allah Ta'ala, kita panggil makhluk, kita tak panggil baru. Tapi popularnya dalam kitab akidah dipanggil baru. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada baru ada. Merujuk kepada baru ada. Jadi dulunya tiada, sekarang ada. Itu dipanggil baru. Yang baru merujuk kepada ada mula. Yang baru ini, perkara yang baru ini, kalau kita i'tiqad, dia memberi bekas. Ini pun istilah memberi bekas. Apa dia memberi bekas? Merujuk kepada memberi kesan. Kesan apa dia? Mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Itu dia panggil memberi bekas. Orang yang memberi bekas ni hakikatnya ialah Allah Ta'ala sahaja. Tidak ada yang lain ataupun baru tidak boleh memberi bekas. Apa makna tidak boleh memberi bekas? Tidak boleh mengadakan suatu benda yang tidak ada dan mengadakan suatu benda yang ada. Tak boleh. Perbuatan itu hanya Allah Ta'ala saja. Apa dia panggil af'al Allah Ta'ala saja. Lepas tu perbuatan Allah lepas perbuatan memberi bekas. Perbuatan baru, perbuatan tidak memberi bekas. Itu istilah dia. Seperti ia i'tiqad, ia pegang dalam hati dia nasi yang menjadikan kenyang. Ini i'tiqad dia. Seperti ia i'tiqad, nasi yang menjadikan kenyang, dan api yang menjadikan hanus, dan pisau yang menjadikan luka, dan air yang menjadikan basah, dengannya air sendirinya sendiri air. Maka nascaya itu dipanggil jawab bagi barang siapa ni i'tiqad. Nascaya jadi kafir orang itu. Orang mana? Orang yang i'tiqad seperti nasi yang menjadikan kenyang. Jawab dia, siapa yang berpegang dalam hati dia begitu, maka jadi kafir orang itu dengan tiada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan orang yang i'tiqad dan hati dia kenyang, yang menjadikan kenyang itu nasi. Tidak ada mana-mana ulama yang i'tiqad berpendapat
tak jadi kafir. Itu dia panggil jadi kafir dengan tiada khilaf. Dan kalau ia orang yang i'tiqad sedemikian mengucap dua kalimah syahadah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah. Kalau ni dia panggil rajah. Ada apa nama ini? Ada rajah. Nak menyatakan bersangatan rajah ni. Walaupun dia syahadat sembahyang, puasa dan haji sekalipun, kafirlah juga. Kafir ni bagaimana? Kafirlah juga walaupun dia mengucap, dia sembahyang, dia siam, berpuasa dan haji sekalipun, kafir juga. Kenapa? Kerana tiada sah mengucapnya. Tak sah dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ai uqirru. Kan asyhadu itu makna uqirru. Apa dia uqir? Aku sanggup mengaku. Apa dia mengaku? Tidak ada Tuhan lain yang mempunyai ciri-ciri kesempurnaan yang layak disembah melainkan yang bernama Allah. Dia mengaku Allah ada ciri kesempurnaan 13 yang basic. Dia mengaku. Apa 13 yang basic? Mengaku, iaitu wahdaniyah, satu pada perbuatan. Maknanya kita dah bincang sebelum ni, perbuatan Allah ni satu, dia ada 3 perbahagian. Satu pada diri Allah, satu pada ciri Allah, pada sifat dia tak syari dengan sifat kita, tak sama dengan sifat kita. Dan yang ketiga, satu berperbuatan. Ini paling penting. Sebab kita terkeliru dan ramai orang yang rosak akidah dia pada bahagian yang ketiga. Bahagian apa dia? Satu berperbuatan. Dia masih lagi nampak benda lain yang memberi bekas, yang memberi, yang ada perbuatan benda lain. Kalaulah dia i'tiqad benda lain ada perbuatan pula perbuatan memberi bekas, yang perbuatan yang menjadikan ataupun mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu, itu perbuatan memberi bekas. Hanya perbuatan memberi bekas ini perbuatan yang mencipta sesuatu atau mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Daripada sesuatu itu tidak ada, dia boleh buat jadi ada. Dan daripada ada itu, dia boleh menadam, membinasakan. Siapa kerja? Hanya perbuatan yang ada, perbuatan itu perbuatan Allah. Yang baru tidak ada. Maka tiba-tiba dia i'tiqad, dia pegang hati dia kata nasib yang menjadikan kenyang. Kenyang itu Allah Ta'ala cipta sebenarnya, tapi tiba-tiba dia kata nasib yang menjadikan. Apa makna menjadi? Yang mencipta kenyang, yang membuat apa? Nasib. Yang melukakan dia ini apa? Bukan Allah, tapi pisang. Maka siapa yang beriktikad begini menyebabkan kafir dia. Kenapa? Kerana dia tergelincir ataupun dia panggil terukai akidah dia, ukir. Dia mengaku ada 13 ciri, tiba-tiba satu daripada 13 terungkai. Apa yang terungkai? Wahdaniyah pada af'al, iaitu satu pada perbuatan. Sedangkan semuanya perbuatan Allah. Allah cipta kenyang dan Allah cipta nasi. Ada 2 unsur di situ, 2 benda yang Allah cipta. Pertamanya Allah cipta kenyang, dan yang kedua Allah cipta nasi. Berbeza. Yang kita ingat, kenyang ini tak boleh dipisah dengan nasi. Ada dia, nature dia begitu. Nasi ini dia tidak boleh dipisah dengan kenyang. Soalan-soalannya, kenyang itu daripada nasi, nasi itu kenyang. Maka sebenarnya ada 2 benda yang Allah cipta di situ. Pertamanya nasi Allah cipta, yang keduanya kenyang. Berbeza. Tidak ada kena-mengena dengan nasi. Cuma dia bagi hubung kait di antara nasi dengan kenyang. Apa dia hubung kait? Hubung kait pada adat. Ada Allah Ta'ala cipta, hubung kait, rahsia dia, hikmah dia. Allah cipta nasi sebagai sebab. Sebab apa? Sebab kebiasaannya kenyang. Sebab itu Allah dah sebut dalam Quran, setiap benda Allah akan cipta sebab. Allah Ta'ala akan cipta sebab. Dan kita biasanya orang yang tidak ada panduan yang jelas, tidak ada info yang jelas,
dia akan nampak satu, dia tidak nampak hidden di sebalik nasi. Dia akan nampak nasi, dia memberi bekas. Tidak perlukan nasi untuk kenyang, tak perlukan air untuk menghilangkan dahaga. Air itu Allah cipta sebagai adab, hubung kait adab. Allah cipta sebab, dan sebab ini ada hubung kait dengan kebiasaan. Sebab itu hukum adat. Ada satu lagi hukum adat yang telah kita bincang dalam kitab Tauhid, tapi kita tidak ada. Kitab Misbahul Munir ada. Allah cipta benda itu dari segi kebiasaan. Sebab itulah orang lahirnya luar biasa. Luar biasa orang ni. Kalau biasa kita ni berjalan kaki, itu biasa Allah Ta'ala buat. Nak sampai nak bergerak kita, Allah boleh bergerak tanpa berjalan. Tetapi dari segi adat, dari sebab, Allah cipta sebab. Sebab kebiasaan kita nak bergerak melalui apa proses dia? Melalui berjalan. Berjalan itu ada dua benda. Pertama, Allah cipta tenaga, dan yang kedua Allah cipta perbuatan melangkah. Kedua-dua Allah cipta. Allah cipta perbuatan kita melangkah. Allah cipta tenaga yang ada dalam diri kita. Kalau tak ada tenaga, tak boleh melangkah. Dua benda tu. Jangan nampak satu benda tu. Apa dia nampak? Perbuatan melangkah. Yang hidden apa dia? Yang tersembunyi tenaga. Tadi dia ada tenaga, memang dia tak nampak kuat. Tiba-tiba letih, baru dia puasa. Letih kan. Memang kita begitu. Manusia dia memang begitu. Allah Ta'ala dah buat pattern dia begitu. Dia, lagi Allah tak tarik nikmat, dia tak nampak. Ketika sehat, dia tak akan hargai, tak akan appreciate. Kenapa dia sehat? Tak. Ketika dia sakit, barulah dia kata Allah Ta'ala. Baru menyebut Ta'ala. Kenapa tak sebut Allah sehatnya? Jangan kita sebut Allahu Akbar Ustaz, saya sebulan Ustaz tak pernah dengar. Syukur sungguh takkan orang cakapnya. Kalau dia boleh cakapnya itu dipanggil luar biasa. Kalau orang yang boleh bergerak tanpa berjalan, apa kita panggil? Itulah kita panggil luar biasa. Kenapa? Kerana melawan ni adat. Adat kebiasaan kita nak sampai di surau kita sampai dengan berjalan ataupun kenderaan itu sama lah. Tiba-tiba kita tak naik kenderaan, tak berjalan, boleh sampai. Boleh sampai di sini. Apa yang panggil? Itulah dia panggil luar biasa daripada adat. Itu dipanggil karamatul karamah. Karamah ini perkara yang luar biasa. Kebiasaan luar daripada kebiasaan yang berlaku kepada orang yang wali Allah, maka dipanggil karamah. Kalau berlaku luar biasa kepada orang yang kafir, dipanggil sihir. Itu beza dia. Dipanggil sihir. Kalaulah luar biasa berlaku di kalangan orang yang soleh, dia bukan naik makan wali, namun dia ma'unah. Dia ma'unah, rampas senjata. Dengar, pernah dengar kan? 50-an tu baru je kan? 50-an. Yang diketuai oleh ketua dia Muhammad Amin. Amin akhirnya digantung. Saya kenal masa duduk pondok tu, saya ada orang tua, anak saudara dia Amin. Dia cerita pergi rumah dia, boleh dia cerita sebenar kisah rampasan senjata. Dia tahu sebab dia anak saudara dia alami. Dia betul dia sebelum berhala wudu kan. Yang di sini Allah Ta'ala cipta dua benda. Pertamanya Allah cipta nasi, dan yang keduanya Allah cipta kenyang. Tapi boleh ataupun tidak kita bercakap kenyang saya makan nasi? Boleh. Ini yang kita perlu pegang. Ada dua benda. Kadang-kadang orang ni dia excited, baru belajar, coba belajar silaan. Itu pun motivasi. Dia dapat bukan ilmu lagi. Dia ada ilmu, ada motivasi. Ada info, dia panggil pengetahuan. Dia ada pengetahuan, dia ada motivasi, dia ada ilmu. Ilmu ni pula ilmu untuk buat. Jadi kita ni belajar ilmu buat, bukan motivasi, bukan pengetahuan. Ilmu dapat terus buat, faham terus pegang dalam hati. Itu dia panggil ilmu buat. Ilmu buat ada dua. Satu ilmu buat fiqh, dapat terus buat.
Kita tahu tata cara takbiratul ihram ada 3 level. Takbiratul ihram ini pertamanya wajib. Apa dia? Lafaz takbir itu wajib. Yang 3 level apa dia? Yang 3 level ini cara nak buat sunat. Ketika mengucapkan lafaz wajib itu, dia ada Allah peruntukkan sunat. Apa dia? Banyak sunat itu. Ada yang sunat, ada yang afdal, ada yang paling afdal. Tapi di sini dia tidak ada paling afdal, dia ada 2 je. Di sini ada sunat dan afdal. Apa dia? Tata cara mengangkat tangan ketika mengucap lafaz takbiratul ihram. Ini tempat, inilah tempat orang Melayu terbiasa dipackage kan. Kita kata, Tuan Edi, takbir apa dia? Allahu Akbar. Dia dah terauto, dia tak boleh tak angkat. Takbir apa Tuan Edi? Allahu Akbar. Mesti angkat tangan. Sehingga dia faham dalam hati dia, takbir itu angkat tangan. Kalau tak angkat, Allahu Akbar, tak boleh. Rasa tak berapa sedap tu. Tak sedap, dia kata kena angkat tangan juga. Sebenarnya itu package. Wajibnya ucapan dan sunatnya kaifiah mengangkat tangan. Jadi apabila kita belajar kaifiah mengangkat tangan, itu ilmu buat dia bagi. Dapat terus buat. Ada berapa level? 2. Sunat buat macam mana pun. Dan dia ada level afdal mazhab kita. Yang tak sama dengan mazhab Maliki, yang tak sama dengan mazhab Hanafi, dia berbeza 3 mazhab. Jadi contoh gitu. Itu contoh luaran ilmu buat. Satu lagi ilmu buat dia panggil ilmu beramal hati. Dia tadi beramal anggota. Apa di ilmu buat ataupun ilmu beramal dengan hati? Iaitu ilmu akidah. Selain daripada tasawuf, dia ada 2. Amalan hati akidah, amalan hati tasawuf. Tasawuf itu perbuatan hati. Jadi ialah amalan hati akidah. Kita turut faham apa makna qudrah. Dia faham qudrah apa dia. Dan dia faham peranan qudrah, turut dia pegang dalam hati. Inilah dia sifat, satu sifat yang ada di diri Allah yang tidak boleh bercerai tanggal. Maksudnya melekat. Faham gitulah. Bukanlah melekat, bahasa mudah kita. Qaimatun bi zati ta'ala tu kita panggil melekat lah. Orang kata tak boleh bercerai tanggal. Kita faham sifat apa? Yang nama dia adalah berkuasa yang ada pada diri Allah. Kita pegang begitu. Dengan sifat berkuasa ini, dia boleh berkuasa. Apa kuasa dia? Mengadakan sesuatu dan mengadakan sesuatu. Bersesuaian dan bertepatan dengan iradah dia. Dan berada di dalam bawah pengawasan ilmu dia. Itu kita pegang. Apa nama dia? Itulah dinamakan amalan hati. Yang setiap masa Allah rekodkan pahala. Amalan hati ini Allah sendiri yang rekodkan pahala. Bukan malaikat. Bukan kiraman katibi. Kiraman katibi dia merekodkan amalan zahir saja. Apa saja amalan zahir akan direkodkan oleh kiraman katibi. Cuma suatu orang sebut, ini ilat sikit. Orang sebut kiraman katibi ini di mana saja dia akan berdampingan dengan kita. Malaikat yang akan merekodkan kiri dan kanan kita. Kemana saja dia akan bersama kita, bersama dengan malaikat. Malaikat beberapa situasi dia tidak akan berada bersama dengan kita. Itu tempat yang kotor. Apa dia? Antaranya tandas. Dia tidak bersama dengan kita. Kiraman katibi dia tidak akan masuk dalam tandas. Inilah kita fiqh. Anak murid tadi. Apabila kita mengaji kita fiqh yang besar, dia akan bincang. Lalu dia kata, kalau kita buat dosa dalam tandas, maka tidak dicatat. Dia tak boleh tanya, kalau macam tu dia guru, boleh buat dosa dalam tandas, patut ada buat dosa dan tak tahu. Rupanya kiraman katibin tak rekod. Jawab dia rekod. Dia catat dia. Macam mana dia boleh tulis? Dia sebut dalam kisah setiknya. Safinatun Najah ada syarah dia. Saya ingat sama ada syarah Safinatun Najah ataupun dalam syarah kepada kitab Fathul Qarib yang nama dia Biduri Ibn Qasim. Saya ingat yang mana ada syarah dia. Jawab ni dia boleh tulis. Mereka ni dia luar, tapi dia boleh tulis. Macam mana dia tulis? Cara dia kesan.
dengan bawah. Sebab itulah kesimpulan apa kita nak, kata kunci kita nak cerita. Allah Ta'ala ni, kalau kebaikan itu mereka boleh cium harumnya pahala. Kalau benda kebaikan yang kita buat, dia ada aura dia. Mereka ni Allah Ta'ala bagi mereka cium. Mereka akan boleh kesan dengan bawah yang harum. Itu tanda pahala kebaikan yang kita buat. Kalau mereka teris dengan bawah yang keji, tanda kita melakukan dosa di tempat yang kita pergi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam balik. Dan contoh pertama nasi, dan yang kedua api. Samalah, kita tak ambil, kita bagi contoh satu saja. Yang kedua, menjadikan api untuk menghangus, menjadikan pisau untuk luka, dan air yang menjadikan basah. Nascaya jadi kafir orang itu. Kenapa? Kerana tiada sah mengucapnya dan sembahyangnya dan puasanya dan hajinya. Ini penting. Sebab ulama kita ni sangat-sangat memberi perhatian, nak bantu masyarakat, nak bantu umat Islam, selamatkan umat Islam, selamat selama mara kita, akidah. Sebab itu kata-kata Tuan Guru kepada Tuan Guru Haji Saleh Musa, dalam kuliah dia, Haji Saleh ni kalau kita mengaji dengan dia, satu kalam yang dia selalu ulang. Dia kata pada Tuan Guru dia pada dia kata pada beri arahan kepada dia, balik suruh buka portal. Dia dua-dua. Dia satu bed dengan dia ni lah. Satu lagi Tuan Guru saya dulu bertapung. Sebelum saya belajar di Kedah, saya sempat belajar di Lubuk Tapong. Jadi sama, perangai sama, nama pondok sama, dua orang. Sebab dia satu, orang panggil satu murid, satu apa ni bang, seperjuangan. Di peta sama, muka style sopan. Tuan Guru Haji Saleh dengan Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapong, dia sama. Tuan Guru dia sama. Dan pattern dia dua ni hampir sama. Cara ikat surban, muka licin, dia style tak simpan janggut, ni style tak ada janggut, tak ada licin, dua-dua dia sama je bukan. Boleh muka prosi, muka dia tak simpan janggut. Jangan condemn dia, apa tu dah sunnah. Kita nak condemn tu guru je. Ada sebab tu kan, kenapa dia tak simpan janggut. Saya pun tak simpan janggut. Saya ada orang tanya, Ustaz sembang sunnah, tak buat sunnah pun. Memang tak capai tak lepas ni. Tak capai positif. Kalau Hanafi lagi tak lepas. Capai kena sikit. Sebab dia kena bagi boleh. Macam hari tu lepas capai ni. Jadi satu lagi sikap dia. Dia memang garang. Perlu tunggu dulu Tuan Guru dah lupa apa. Memang baik. Silap sikit dia juga. Sama dengan sana pun. Perangai sama, nama pun bersama. Sebab tu Guru dia pesan. Dia kata kamu ni, dia kata balik Malaysia, selamatkan akidah umat Islam. Apa dia? Ajarkan akidah bagi reti dulu. Sebab tak reti semaya boleh tahan. Jangan tak ajar masuk boleh tahan. Dia kejar dalam neraka, akidah dia selamat, akhirnya Allah Ta'ala buat keluar, tak dalam syurga balik. Kenapa? Kerana akidah dia ada. Itu penting sangat akidah. Walaupun semayang cantik, puasa haji setiap tahun pergi, sedekah banyak, tapi akidah dia tak betul, akidah dia tergelincir, tidak ada guna dia hidup. Itu penting sangat akidah dia. Kerana tiada sah mengucapnya. Apabila mengucap tak sah, dan sembahyangnya tak sah, dan puasanya tak sah, dan hajinya tak sah. Kerana menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Itu punca dia. Ternafi satu perbuatan pada af'al, pada perbuatan Allah. Maksud kita pun, konsep kita kena sambung peranan dan tugas Tuan Guru. Kita pun sama juga. Kita apabila kita ada ilmu, khatam satu kitab, bantu orang selamatkan akidah orang lain. Kemudian selamatkan, betulkan syariat. Itu benda yang paling kita kena repair. Selamatkan benda yang penting-penting dulu. Orang
kata Ustaz Farouk boleh tak ajar Riyadhus Salihin. Jangan kita celapuk ada Riyadhus Salihin, sedangkan orang yang nak mendengar ini solatnya belum settle, akidahnya belum settle. Haram kata orang yang belum settle akidah dan solatnya belajar ilmu lain. Kita kena bantu. Dia tak tahu. Dia main hak mudah saja. Riyadhus Salihin, hadis 40. Sebab itu mudah dan santai. Kita kena selamatkan mereka dan selamatkan akidah anak keluarga kita dulu. Itu dia punya modul je. Bimbing bawa isteri kita ke syurga. Jangan kira kita saja. Setengah orang dia kira dia saja, tak lepas kita saja. Kena bimbing dan pimpin isteri dan anak-anak kita ke syurga. Sebab tu orang yang faham ni, kalau perempuan betul-betul faham, lelaki yang hebat ilmu ni laku. Dia faham. Dia kata saya nak kat Ustaz Farouk. Ustaz Farouk Alhamdulillah. Tersilap. Contoh Ustaz lain, Ustaz dok. Sebab apa? Dia kata saya nak tumpah. Orang yang faham betul-betul dia nak tumpah. Tumpah apa? Nak selamat. Apabila nakoda ni elok, kaptennya elok, dia tidak akan bawa kepada tempat yang tak elok. Dia akan pimpin tangan isteri dia. Tidak pasal ke tempat ke syurga. Nyawa yang faham. Biarlah abang, tak ada hal tersikit apa. Saya nak tumpah ilmu yang ada pada abang. Semangat dia betul. Betul dia. Adik dia tak tengok live. Tengok live balik ni tak buka pintu ya tadi. Kunci ya tak buka. Bila sekalian kita berhenti di Kusuat sebelah ke-7, insyaAllah kita sambung dalam minggu akan datang. Ke-7 tu. Besok ada orang kerja kita raikan. Seraya ada. Kita ada orang kerja juga. Kita ambil yang ke-7 tu kita berhenti. Adapun orang yang i'tiqad baharu ini memberi bekas dengan taubat. Ini kedua, isu kedua. Isu pertama dia i'tiqad dengan nature haram. Semula jadi. Kenyal, nasib yang memberi kenyal. Ini taubat. Macam mana taubat? Adapun orang yang i'tiqad yang baharu ini memberi bekas dengan taubat, yakni kekuatan Allah yang jadikan kepadanya ada sedikit kaitan dengan Allah. Yang tadi tidak ada langsung kaitan dengan Allah. Dia kata kenyam nasi, hangus api. Yang memotong ini kerana tajamnya pisau ini. Tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Itu tidak ada khilaf kafir dia wal'iyadu billah. Panadol ubat. Kenapa sehat? Memang dia yakin dan percaya ubat Panadol ini yang memberikan sehat ini. Kenapa cergas? Minum Milo. Daripada kecil sampai ke tua, iklan Milo dah sepati dalam minda kita. Makan Milo, kuat dan sehat. Memang anak kita pun dah tahu. Sampai dia kata abang jangan lupa beli Milo. Kita tanya kenapa? Dia kata tengok, dia tunjuk dalam TV, dia tunjuk di iklan. Dia naik kereta, dia nampak iklan billboard, dia tengok TV. Sebab tu kadang-kadang anak kita dia tak ada pisah daripada Milo. Saya tanya dia kenapa sehat, dia kata minum Milo. Apa akidah itu? Sama saja. Ada orang yang mengatakan bahawa sesiapa yang memakai azimat di diri dia. Azimat ini ada di dalam kitab-kitab lama. Boleh buat azimat, harus memakai azimat sebagai asbab. Tetapi ada orang moden hari ini. Orang-orang moden mengatakan sesiapa maka azimat syirik katanya. Kita tanya dia kalau demam makan apa? Sudah tentunya Panadol. Pergi klinik, doktor bagi apa? Ubat, antibiotik dan sebagainya. Saya tak makan Panadol, saya makan ubat. Sama je. Sehat ke tidak? Alhamdulillah sehat. Kenapa sehat? Sebab pergi klinik. Kenapa? Makan ubat. Kalau tidak pun tak makan ubat, tapi saya pergi jumpa doktor dah sehat. Ada setengah orang begitu. Ada setengah orang
parent saya, mak tua saya, yang laki tu, dia memang daripada muda dia dalam mabuk. Kalau dia demam, kami bawa dia terus pergi klinik, sehat. Masuk pintu klinik, dah sehat. Memang betul. Mungkin minda dia. Dan kita masuk pintu klinik, memang jumpa doktor. Bagi ubat, memang dia tak pernah mabuk. Lepas balik sampai rumah, insyaAllah sehat. Dia kena pergi klinik. Asal dia takut pergi klinik. Sebab tu dia dah takut, aku tak nak pergi klinik, kita bawa juga. Akhirnya tak lupa doktor sehat. Dia sebab dia takut injek. Orang tua kan dia takut dengan injek. Ingat, azimat tak menjadi syirik, kena cara dia. Tetapi kalau dia berpegang, azimat itulah yang menjadikan dia ini sama dengan unsur lain, syirik atau kafir. Azimat yang menyebabkan dia ini sehat, kuat. Pakai azimat, kuat, kebal. Dulu dia kata tak kebal, tak kuat. Selepas pakai azimat, tu dia panggil tulang besi, urat dawai. Bila selepas pakai azimat, adalah ayat-ayat azimat ni. Ada ayat-ayat yang kita tulis pakai tulis atas kertas, bungkus-bungkus pakai di pinggang. Tak berbatal, tutup bab pengasih. Sana boleh nak pergi rumah. Bab pengasih. Laku kalau jual bab pengasih. Dia jual laku, tapi kita bagi amalan, dia tak nak buat masalah kita. Kalau nak buat pengasih ni, dia ada amalan dia. Nabi yang Nabi amalkan, yang para ulama kita amalkan sebab pengasih. Bukan langsung kasih. Tak perlu. Dia apabila ada amalan-amalan kita secara auto tak benci, walaupun tak kasih, tapi tak benci dia. Seperti i'tiqad, kuat. Ini dia tidak menjadi kafir secara dia kuat. Dia i'tiqad yang baru ini memberi bekas dengan kuat, kekuatan Allah jadikan kepadanya, kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan padanya. Seperti i'tiqad nasi memberi bekas, jadi kenyang dengan kuat, kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada nasi. Ada kaitan dengan Allah. Kenapa makan nasi kenyang? Allah jadikan kenyang pada nasi. Seperti ini i'tiqad nasi memberi bekas, jadi kenyang dengan kuat yang Allah Ta'ala jadikan padanya. Dan umpamanya banyak lagi lah. Ini bagi contoh satu saja. Maka orang itu hukum dia berdosa besar. Berdosa besar. Lagi fasik. Fasik ni dia berada di bawah, hampir dengan kafir. Dia hampir dengan kufur. Islam ada dua, Islam yang mukmin, yang sempurna iman, Islam yang kufur, Islam yang fasik. Dan bawah itu dipanggil kufur ataupun kafir. Orang yang fasik ini orang yang melakukan dosa besar, tetapi dia masih lagi ada iman, masih lagi Islam, tak boleh kata dia kafir. Dia iman, cuma tak sempurna iman dia, tak sempurna. Tiada jadi kafir atas qaul yang mu'tamad. Mu'tamad tak jadi kafir. Dan kata qil, pendapat yang lemah, jadi kafir juga. Adapun pendapat lemah, kafirah, tapi itu lemah. Pendapat mu'tamad tak jadi kafir. Kenapa? Dia masih ada kaitan ataupun hubung kait dengan Allah Ta'ala. Dia percaya bahawa Allah Ta'ala jadikan kekuatan pada nasi. Sebab tu nasi boleh memberi kenyang. Sebenarnya yang i'tiqad sempurnanya tidak. Allah jadi kenyang dan Allah jadi nasi, dua benda. Dua benda berbeza. Macam seperti inilah kita dah sebut minggu lepas makna usaha. Ya, makna usaha kan. Kita faham makna usaha. Kita berusaha datang sampai apa makna usaha itu kita dapat ambil bulan lepas. Isu dia yang biasa kadang-kadang kita perlu fahamnya, seperti ulama buat jam dinding, jam ataupun cincin lah,
Jadi ini dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dia kita kena faham dua benda. Af'al Allah Ta'ala, satu perbuatan Allah Ta'ala. Apabila kita bergerak, kita dah faham kita bergerak ni ada dua benda. Pertama, Allah cipta tenaga, sebab tu kita boleh bergerak. Yang kedua, Allah cipta perbuatan. Allah cipta tenaga dalam diri kita, dan Allah cipta perbuatan. Usaha kita nak bergerak, kita berusaha bergerak, dapat bergerak. Apa dia usaha? Usaha ni merujuk kepada nisbah. Allah cipta tenaga baru. Tenaga ni qudrah dalam bahasa akademik dia panggil Allah cipta qudrah baru, ini tenaga kita, dan Allah cipta perbuatan baru, perbuatan kita serentak. Tiada awal dan tiada last, maknanya tanpa awal dan kemudian. Serentak dia cipta, bukan dia cipta tenaga dulu baru cipta perbuatan, tidak. Itu di sisi dia. Di sisi kita hanya faham merujuk kepada serentak dia mencipta dua benda ini. Itulah kita panggil usaha. Baik, settle yang itu. Yang kedua, tambahan, apabila ada benda di atas tangan kita, cincin dan jam, ataupun apa saja sama, pen dan sebagainya, sama saja. Apabila kita bergerak tangan, maka jam bergerak. Kalau orang yang tidak ada basic wahdaniyah pada af'al Allah, maka dia faham jam ini bergerak menurut tangan. Kalau tangan tak bergerak, maka jam tak bergerak. Itu pahaman dia. Pahaman itu bukan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Terkadang kita memaham Qadariyah dan Jabariyah. Baik, kita tinggalkan Jabariyah Qadariyah, kita ambil yang kita. Apa yang kita? Yang kita ini dia ada dua benda. Allah mencipta perbuatan pada tangan kita, dan Allah mencipta perbuatan gerak pada jari. Cuma Allah cipta secara adat pergerakan mengiringi bergeraknya tangan, kerana adatnya benda itu berada di tangan. Ini mesti kita campurkan dengan adat. Boleh ke tidak Allah nak bergerak tangan dengan tanpa bergerak jari? Boleh. Boleh, Allah nak buat, tapi Allah tak buat. Kalau buat luar biasa, Gua datang sini, jam duduk tempat sana. Boleh, jam tak ikut. Oh, memang boleh. Luar biasa sekali. Macamlah. Kalau boleh Allah Ta'ala buat begitu, bahaya buat. Di mana bahaya? Gua berjalan, kain tak jalan. Jangan cuba nak jadi. Dia nampak pada jam, pada cincin. Kenapa Allah Ta'ala tak buat? Cuba Allah buat. Jangan cabar Allah Ta'ala. Nanti Allah realkan betul. Dia bukan buat cincin jam saja, nak kain-kain kita Allah buat. Ada orang dia tak percaya, dia cabar. Aku ni bila Allah Ta'ala nak hasilkan, tangan aku buat jam tak bergerak. Dia nak tengok jam dulu. Allah Ta'ala buat kain dia dulu. Dan Allah Ta'ala buat, tak buat di mana? Di public. Tak buat di rumah. Di rumah biasa je, di kerajaan. Dia keluar naik motor. Ni kain tuan-tuan, dia taat kepada Allah Ta'ala. Segala makhluk Allah Ta'ala, nampak tak nampak, kecil besar, semua dia taat kepada Allah. Kalau Allah arahkan dia kain, kamu jangan mengikut, apa boleh? Dia tak akan ikut. Keluar saja kita, kain tak akan keluar. Baju pun tak keluar. Hekam kita. Pelik, nak pelik sangat. Jangan minta dengan Allah Ta'ala benda yang luar biasa. Nanti memang orang kata kita luar biasa. Gila. Kenapa sekat ngaji di telayan? Dah luar biasa. Pakaian tak ikut dia. Tetapi adat kebiasaannya, orang yang melakukan kebaikan di sisi Allah, segala makhluk akan mendambakan bersama dia. Kain kita, dan segala benda yang berada di kita, dia menjadi saksi di hadapan Allah. Dan kata para ulama, benda ini akan merintih dengan Allah. Dia akan bersama kita. Sekiranya kita tukar dia, dan sebab itu dia saksi ni. Benda-benda yang kita buat ibadat, dia ada saksi. Sebab itu kita jangan buat contohlah benda yang syarif dipanggil. Apa kena syarif? Benda mulia. Kopiah benda mulia. Serban benda mulia. Kain solat kita benda mulia. Kita kadang buruk dia dah lama, jangan kita buat berapa. Kerana dia bekas ataupun tempat dia mulia. Kita pernah letak di atas untuk kita sujud ke hadapan Allah. Kita pernah jadikan dia
tempat untuk kita solat, apa ni, pakaian solat, maka kita kena muliakan dia. Bakar tak apa, tapi jangan lempar, jadikan kain buku. Dia kena muliakan dia. Dan kata para ulama, saya lupa hadis dia, segala makhluk yang kita guna buat ibadat, apabila kita buat dia merintih dengan Allah. Ya Allah, dia suka berada dengan orang yang selalu buat ibadat. Kita nak pakai baru, memang itu dah lumrah kita. Lumrah kita lama pakai baju bertahun-tahun, puas ada baju tu, nak baju baru, biasalah. Itu memang naluri kita, bukan kita nak orang lelaki. Orang perempuan pun sama juga. Kalau buat pakaian lagi kuat dia. Buat orang lelaki lah, hal lain pula. Pakaian tak nak tukar sangat. Nah, pergi kenderaan nak tukar, isteri nak tambah. Memang naluri dia. Naluri dia. Orang tak kahwin, tak siapa. Orang tinggal ni, tentulah apa pun. Kata tambah apa, satu pun tak ada lagi. Dan dipaham daripada wahdaniyah Allah Ta'ala itu wajib baharu sekalian alimun alam. Dengan makna alamatun, tanda kewujudan Allah. Ini alam wajib, ini wajib akal. Dengan makna mesti sekalian baharu, sekalian alam ini baharu. Ini formula akal baharu. Dan mustahil ada sesuatu daripada alam itu qadim. Baharu mustahil pada akal kita. Alam itu qadim. Qadim ini tidak ada mula. Dia qadim ini merujuk tidak ada mula. Tidak ada mula sifat Allah, bukan sifat baharu. Sebab itu mustahil. Dia tidak ada pada baharu. Yang ada pada baharu apa? Ada mula. Qadim ini Allah. Qadim sifat Allah. Maka mustahil baharu itu qadim. Dan mustahil lawan wahdaniyah, iaitu tiada satu Allah Ta'ala pada Tuhan. Ini mustahil. Dan pada sifat satu, tiada satu pada diri, mustahil. Kerana Allah ini satu, wajib satu. Wajib diri Allah satu, wajib sifat Allah satu, wajib af'al Allah, perbuatan Allah satu. Maka mustahil tiada satu pada diri dan pada sifat dan pada segala perbuatannya. Bermula dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu baharu alam. Ini alam ini baharu status dia. Dan firmannya, firman Allah Ta'ala, mana dalil kata Allah bersifat satu ini, bercirikan satu. Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, bermula ialah, huwa tu ialah, merujuk kepada siapa? Allah. Itu pada ialah Allah itu satu. Dan firmannya, ini ada dua dalil itu kepada kita. Ini dalil wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu ahad pada diri, ahad pada ciri, ahad pada perbuatan. Dan dalil kedua, wa ilahukum ilahun wahid. Bermula, artinya bermula Tuhan. Wa ilahukum, bermula Tuhan kamu itu. Bermula Tuhan kamu itu. Ilahun, Tuhan. Wahidun, ciri. Wahid bersifat. Ilahun, Tuhan. Wahidun, yang satu. Allah Ta'ala jelas sendiri sifat dia ni satu. Bukan orang lain yang create, bukan ulama yang memuliakan, tetapi Allah Ta'ala sendiri cerita Tuhan ataupun dia itu bercirikan satu. Ketujuhnya wallahu a'lam, ketujuhnya qudrah. InsyaAllah kita masuk tajuk baru, pembahagian sifat yang baru, kategori sifat ma'ani. InsyaAllah kategori sifat ma'ani ini kita akan sambung 12 minggu akan datang. Bermula dengan qudrah. Kita akan sebut pembahagian sifat ada 4. Sifat nafsiyah ada 1, salbiyah ada 5, ma'ani ada 7, ma'nawiyah ada 7. 7, 7, 5, 1. Itu formula dia. 7, 7, 5, 1. Lengkaplah kandungan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
kita. Orang panggil sistem kepercayaan terhadap ketuhanan dalam kandungan la ilaha illallah mengandungi 20 campur 1. 20 campur 1 41 plus 9. 9 tu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah kita akan bincang akan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi di dalam je, tak luar tak ada. Luar tak tahu. Luar dah turun. Apa? Memang. Turun juga.